Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama pada malam ni untuk menyambung pengajian kita berkaitan fiqh al-asma al-husna, fiqh atau memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah. Pada minggu yang lalu kita telah masuk nama yang pertama, iaitu Allah ataupun al-ilah, yang mana kita telah menghuraikan maksud Allah atau al-ilah ialah yang berhak disembah. Dan seperti disebutkan bahawa itu merupakan nama Allah Subhanahu wa taala yang paling banyak disebut di dalam Al-Quran. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan masuk dalam nama Allah yang kedua, yang merupakan nama yang kedua juga yang kerap diulang-ulang di dalam Al-Quran, dan merupakan nama yang kerap juga kita ulang-ulang menyebutnya dalam kehidupan seharian kita, iaitu Ar-Rabb. Ar-Rabb. Jadi bila kita sebut tentang Ar-Rabb, nama Allah Ar-Rabb, maka kita juga sedang bercakap tentang satu aspek dalam tauhid, iaitu tauhid Ar-Rububiyah. Tauhid Ar-Rububiyah. Jadi di sini Syekh Abdul Razak Al-Badar menyebutkan, ini adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang agung. Disebutkan nama ini di dalam Al-Quran lebih daripada 500 kali dalam pelbagai konteks. Jadi kita dah lihat pada minggu lalu bagaimana kerapnya nama Allah Subhanahu wa taala Allah atau Al-Ilah disebut-sebut dalam Al-Quran. Jadi nama yang kedua pula ialah Ar-Rabb. Ar-Rabb, nama yang lebih daripada 500 kali disebutkan. Jadi kita nak lihat beberapa ayat Al-Quran yang mengandungi nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rabb. Yang pertama dalam surah Al-Fatihah ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah. Jadi dalam ayat surah Al-Fatihah ayat yang kedua ni ada dua nama Allah. Pertama Allah, dan yang kedua Ar-Rabb. Jadi disebutkan ini segala puji bagi Allah Rabbil Alamin. Kalau dalam terjemahan kita selalu sebut Tuhan sekalian alam. Kalau kita lihat dalam terjemahan Al-Quran ke apa, perkataan Allah ke, perkataan Ar-Rabb ke, semua diterjemahkan sebagai Tuhan. Tak salah terjemahan tersebut, tetapi maka ia tidak menggambarkan apakah maksud nama Allah Subhanahu wa taala itu. Betul ia Tuhan, Rabb tu Tuhan, Allah tu Tuhan, betul. Tetapi setiap nama Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai maksud dia. Setiap nama Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila semua nama Allah kita terjemah sebagai Tuhan, 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 maka hilang keindahan Al-Asma Al-Husna, nama-nama yang indah. Keindahan pada maksud nama-nama Allah tu tak nampaklah. Kita hanya tahu Tuhan, Tuhan. Jadi Allah Subhanahu wa taala gunakan perkataan Ar-Rabb. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan Ar-Rabb? Pertama kita lihat dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala sebut segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Sebelum masuk bab Ar-Rabb, Ar-Rabb yang kita akan huraikan lepas baca semua ayat Al-Quran yang berkaitan, kita nak lihat sedikit apa maksud alam. Dalam surah Al-Fatihah ni ayat kedua Allah sebut Al-Alamin. Segala puji bagi Allah Rabb kepada seluruh alam. Dalam terjemahan bahasa Melayu kita akan terjemah Alamin ini sebagai sekalian alam.
Jadi dalam tafsir Ibn Kathir rahimahullah diterangkan bahawa al-alamin ini dia merupakan jamak atau plural kepada perkataan alam. Jadi alam ini apa? Setiap perkara yang wujud selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksudnya selain daripada Allah semua itu dah alam. Atau dengan erti kata lain, alam ini maksudnya makhluk lah. Sebab semua yang selain daripada Allah adalah makhluk. Malaikat ke, haiwan ke, jin ke, manusia ke, bumi, pokok, segala benda yang selain daripada Allah, ia adalah makhluk. Jadi alam ni adalah semua benda yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Syekh Asy-Syankiti rahimahullah dalam tafsir dia Adwa'ul Bayan, sebuah tafsir yang mana Imam Asy-Syankiti dia menggunakan metodologi tafsir ayat Al-Quran dengan ayat yang lain. Dia menyatakan bahawa perkataan alam ini datangnya daripada perkataan alamah. Alamah, kalau dalam bahasa Melayu alamat. Alamat hari nak hujan, kan? Alamat nak pilihan raya. Petanda, maksudnya petanda kan? Alamat tu petanda. Jadi alam ini, kata Asy-Syankiti, sebahagian ulama menyatakan dia datang daripada perkataan alamah, petunjuk, petanda. Kerana apa? Kerana kata Syekh Asy-Syankiti, kerana kewujudan ini, kewujudan alam ini, kewujudan dunia ini merupakan petunjuk atau petanda tanpa syak lagi akan kewujudan penciptanya. Jadi dia kata dunia ni dipanggil sebagai alam kerana ia adalah petunjuk atau bukti akan kewujudan kepada Tuhan yang menciptakannya. Jadi sebab tu disebutkan alam. Jadi semua benda yang selain Allah termasuk dalam alamin ini. Jadi sebab tu para ulama suruh kita sentiasa tengok alam sekitar kita untuk kita tadabbur, tafakkur, berfikir tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kita masuk ayat yang kedua. Sebelum masuk tu kita nak lihat sedikit tentang surah Al-Fatihah dan kita dah masuk ayat berkaitan surah Al-Fatihah ni. Alhamdu ni apa? Kita terjemah sebagai segala puji lah kan? Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan sekalian alam. Syekh Abdul Razak Al-Badar dalam Fiqhul Adiyah wal Azkar, kitab pengarang yang sama ni, dia menulis sebuah kitab fiqh doa dan zikir. Dia menerangkan tentang surah Al-Fatihah. Dia kata surah Al-Fatihah menceritakan tentang 3 komponen utama dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu dalam ibadah kita kepada Allah, kita kena ada perasaan cinta, kita kena ada perasaan harap, dan kita kena ada perasaan takut. Jadi kata dia, kepentingan wujudnya perasaan cinta dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala merujuk kepada ayat yang pertama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kerana para mufassir menerangkan alhamdu ni maksud segala puji betul, tetapi ia adalah pujian yang datang daripada orang yang mencintai yang dipuji itu. Maksudnya pujian yang disertai dengan rasa cinta, rasa mahabbah. Sebab dalam dunia ni ada orang dia puji orang lain sebab nak bodek orang tu, nak ambil hati orang tu, bukan sebab dia sayang orang tu, bukan sebab dia suka orang tu. Tapi bila kita sebut segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan sekalian alam, itu adalah pujian yang disertai dengan rasa sayang kita, cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ucapan alhamdulillah yang ringan ni, yang tak susah untuk kita sebut ni, Nabi SAW dalam Sunan Ibn Majah, Arnaud menyatakan hadis ni hasan. Dia menyatakan, Nabi SAW sebut afdalu zikri la ilaha illallah wa afdalu du'ai alhamdulillah. Sebaik-baik zikir itu ialah kalimah la ilaha illallah, dan sebaik-baik doa ialah alhamdulillah. Jadi mungkin timbul persoalan, kenapa ucapan alhamdulillah yang kita ucap setiap hari ni dianggap sebagai doa? Jadi para ulama membahagikan doa kepada 2.
untuk mudah kita faham, para ulama bahagikan doa kepada dua. Pertama, doa dalam bentuk permintaan. Yang biasa kita buatlah, kita minta dekat Allah Subhanahu Wa Taala, kita sebutkan permintaan kita. Yang kedua, doaul ibadah ataupun doa ketaatan. Maksudnya kita berdoa kepada Allah bukan dengan cara kita minta hajat kita, tapi kita berdoa kepada Allah dengan melakukan perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh. Contoh, bila kita bersedekah, seolah-olah kita sedang berdoa kepada Allah, kita minta, ya Allah bagilah aku pahala sedekah ini. Jadi sama juga para ulama menerangkan kenapa Nabi SAW sebut Alhamdulillah tu sebagai sebaik-baik doa, kerana Alhamdulillah itu berbentuk syukur. Apabila seseorang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia seolah-olah sedang meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk ditambahkan nikmat kepada dia. Bila kita ucap Alhamdulillah, secara tak langsung kita sedang meminta Allah tambah nikmat kepada kita. Sebab ucapan Alhamdulillah itu lambang syukur. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Ibrahim ayat 7, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah ketika Tuhan kamu bagi tahu, jika kamu bersyukur, maka kami akan tambah nikmat kami kepada kamu. Jadi bila kita ucap Alhamdulillah, maka seolah-olah kita minta, ya Allah tambah lagi nikmat kat aku, tambah lagi nikmat kat aku. Sebab tu bila kita dapat banyak amalan seharian kita, antara sunnahnya lepas habis kita dapat nikmat tu, makan ke, pakai baju ke, lepas kita dapat baju ke apa, makan minum, kita dapat nikmat, kita ucap Alhamdulillah. Lepas makan, Alhamdulillahillazi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Semua nikmat tu kita akhiri dengan ucap Alhamdulillah. Maka secara tak langsung seolah-olah kita minta, ya Allah tambah lagi nikmat ni kat aku, tambah lagi nikmat kat aku. Jadi sebab tu Nabi SAW kata Alhamdulillah sebaik-baik doa. Hadis yang lain lagi menunjukkan tentang fadilat ucapan Alhamdulillah ini daripada Anas. Nabi SAW sebut, ma an'amallahu ala abdin ni'matan, tidaklah Allah bagi nikmat, satu nikmat kepada seorang hamba. Lalu hamba tersebut faqala alhamdulillah, lalu dia menyebut Alhamdulillah, illa kana allazi a'tahu afdala mimma akhadha. Tidaklah seorang hamba dia dapat satu nikmat, dia ucap Alhamdulillah, melainkan ucapan Alhamdulillah itu lebih utama daripada nikmat yang dia dapat. Dia dah gembira lah, dia dapat satu nikmat. Contohnya dia dapat kereta baru, dia ucap Alhamdulillah, maka ucapan Alhamdulillah itu lebih berharga daripada kereta yang dia dapat tersebut. Apa maksud dia? Imam Al-Qurtubi menyatakan ini kerana ilham yang Allah bagi kepada seseorang untuk ucapkan Alhamdulillah bila dapat satu nikmat itu merupakan sebesar-besar nikmat yang dia dapat daripada nikmat-nikmat dunia yang dia perolehi. Kerana apa? Kerana pahala ucapan Alhamdulillah itu tidak akan hilang, manakala nikmat dunia tu tidak akan kekal selama-lamanya. Kita ada kenderaan, kita dapat kereta baru, mungkin kereta kita satu masa nanti sampai tempoh masa tak boleh guna dah. Tapi pahala ucapan Alhamdulillah tu akan kekal sampai hari akhirat, selagi mana tak dihapuskan pahala tersebut. Jadi kita masuk ayat yang kedua yang dibawakan oleh penulis di sini, surah Al-An'am ayat 162. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, kehidupanku, wa mamati, kematianku, semua ini lillahi rabbil alamin. Semua ini adalah hanya untuk Allah, Tuhan sekalian alam. Semua ini adalah untuk Tuhan Rabbil Alamin. Jadi dalam ayat ini kata Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah, Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Nabi SAW menyampaikan kepada golongan musyrikin, yang mana golongan musyrikin ini menyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka menyembelih untuk selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat dalam terjemahan, perkataan nusuki ini diterjemahkan sebagai ibadah. Kalau kita baca dalam kitab tafsir, ulama tafsir membawakan dua pendapat apakah maksud nusuk.
Pertama, macam terjemahan yang kita ada ni lah, nusuk itu diterjemahkan sebagai ibadah. Maksud kedua kepada perkataan nusuk itu ialah sembelihan. Sembelihan. Sehingga kalau diterjemahkan sesungguhnya solatku, sembelihanku, kehidupanku, kematianku semuanya adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia sama macam surah Al-Kautsar ayat yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala sebut fasalli li rabbika wanhar. Solatlah untuk Tuhan kamu dan sembelihlah korban. Jadi sembelihan itu merupakan satu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu haram kita menyembelih di atas nama benda lain. Kalau dalam mazhab Asy-Syafi'i sebut bismillah waktu sembelih itu sunat. Kan sebelum sembelih itu sebut bismillah, sunat. Tapi dalam sebahagian mazhab menyatakan ia wajib. Yang penting dalam mazhab Syafi'i, yang penting ialah kita niat kita sembelih itu untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau waktu sembelih itu kita ucap dengan nama berhala ke, untuk berhala ke, untuk dipersembahkan kepada berhala ke, atau kepada kubur ke, maka itu termasuk dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita sekarang tak nampak tentang menyembelih untuk makhluk, untuk jin. Tapi kalau sesiapa yang ada ikut perubatan tradisional ke, ilmu persilatan ke, kadang-kadang ada sebahagian gelanggang silat tu, bila nak buka gelanggang dia sembelih ayam hitam. Lepas tu darah ayam tu orang kata dikeliling lah kat keliling gelanggang tu. Kadang-kadang bila ada satu tempat tu, sebahagian tempat, contoh saya dapat tahu ada satu tempat tu macam diorang nak buat projek lah, nak ratakan tempat tu, mungkin nak buat jalan ke apa, tapi ada satu pokok besar. Pokok besar ni berapa kali jentera cuba nak, orang kata, potong pokok tu, nak tebang pokok tersebut, tak dapat. Setiap kali nak tebang je, rantai putus lah, jentera tu rosak lah. Jadi orang tu pun dah pening kepala, tak tahu nak buat macam mana kan. Jadi pun dia panggil lah ustaz. Ustaz kata kena sembelih kambing. Cuma kambing tu tak adalah dijamu kat jin. Dia kata tak apalah, kita buat doa, tapi kena sembelih kambing. Saya kata sembelih kambing tu untuk apa sebenarnya? Walaupun waktu sembelih ucap bismillah, lepas tu yang makan manusia, orang yang datang macam baca doa tu, tapi kenapa kena sembelih? Kepada siapa ditujukan sembelihan itu? Dia macam yang kita lihat sebahagian orang bukan Islam, dia masuk satu tempat, dia hidangkan makanan. Kan dia letakkan buah-buahan, oren, kan dia orang Buddha dan semisalnya, dia letak makanan, kadang nasi lemak, kadang-kadang kopi. Disajikan untuk makhluk yang dia percaya tu, yang berkuasa, dia percaya berkuasa tu. Jadi sama juga bila berlaku satu masalah, kita suruh sembelih. Apa kaitan? Kau nak baca doa, baca doa je lah. Kenapa disyaratkan kena sembelih kambing untuk hentikan gangguan makhluk halus tersebut? Di situ ada masalah. Jadi sebab tu isu sembelihan ni disebutkan dalam Al-Quran. Sebab golongan musyrikin dulu dia buat macam tu. Golongan musyrikin mereka sembelih untuk berhala-berhala mereka, untuk berhala mereka. Kalau dekat masyarakat kita pun sebelum ni pun macam tu. Kalau kat Indonesia tu masih ada tempat yang mana mereka akan sembelih kerbau, lepas tu campak kepala kerbau tu kat satu tempat tu, untuk saji, untuk persembahkan makanan tu kepada makhluk tersebut. Jadi tu semua perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut, sesungguhnya solatku, sembelihan atau ibadahku adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Ibnu Katsir sebut, Allah menyuruh Nabi SAW bagi tahu kepada kaum musyrikin yang mana mereka menyembah selain Allah dan mereka menyembelih untuk selain nama Allah. Mereka sebut nama lain selain nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Islam datang membawa benda yang bercanggah dengan mereka. Jadi solat kita, sembelihan kita hendaklah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ibnu Katsir sebut, sesungguhnya kaum musyrikin ini kanu ya'budunal asnam. Mereka ni menyembah berhala
dan mereka menyembelih untuk berhala-berhala tersebut. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala suruh Nabi SAW perangi ajaran tersebut, lawan ajaran tersebut, kerana dia adalah satu kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nauzubillah min zalik, kesyirikan ni masih ada dalam masyarakat kita. Kalau kita tegur dia, orang kata, saya tak syirikkan Allah, saya sebut nama Allah, saya sebut bismillah. Lepas tu yang makan ni kita manusia, bukan kita saji kat hantu ke jin ke apa. Jadi kita tanya, jadi kenapa nak kena sembelih? Kenapa syarat nak hilangkan benda ni kena sembelih? Mana datang syarat tu? Jadi masih ada lagi saki-baki, walaupun kita dah tak sembelih menggunakan nama berhala, tapi masih saki-baki amalan tu datang, ditinggalkan. Cuma kita kurang sikit lah syirik dia, tapi masih tak boleh sepatutnya perkara tersebut. Kita masuk ayat yang seterusnya, surah Al-An'am ayat 164. Allah sebut, Qul aghairallahi abghi rabbah wa huwa rabbu kulli syai'. Katakanlah, adakah patut aku mencari Rabb? Adakah patut aku mencari Tuhan? Kalau dalam terjemahan bahasa Melayu dia terjemahan Tuhan. Dia, alhamdulillah, buku kita dia terjemahan sebagai Rabb. Adakah patut aku mencari Rabb selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan dialah Rabb untuk segala sesuatu. Jadi ayat ni macam soalan kan, adakah patut aku mencari Rabb lain selain Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam tafsir Fathul Qadir, dia menerangkan soalan ni dia bukan soalan sebenarnya. Sebab tu uslub soalan ni, kadang-kadang kita memang nak tanya soalan, tapi kadang-kadang soalan tu adalah berbentuk pengingkaran atas segala sesuatu. Jadi ayat ni dia adalah al-istifham fil inkar, al-istifham lil inkar, soalan dalam bentuk pengingkaran. Maksudnya, mana boleh cari Rabb lain selain Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi persoalan ini untuk mengingkari kaum musyrikin yang mana mereka menyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana mereka berdoa kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia adalah persoalan yang diutarakan untuk menyoal kaum musyrikin, untuk mengingkari kesyirikan mereka. Kita lihat ayat yang seterusnya, surah At-Takwir ayat 29. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, dan kamu tidak dapat menghendaki kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah itu Rabbul Alamin, Rabb kepada seluruh alam. Kemudian kita masuk ayat yang terakhir sebelum kita masuk huraian apa maksud Rabb ini. Allah Subhanahu Wa Taala sebut ayat surah Yasin ayat 58. Dia merupakan ucapan Allah kepada penghuni syurga. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Ucapan salam dan sejahtera, ucapan daripada Tuhan Rabb, daripada Rabb yang Maha Penyayang. Okey, jadi kalau kita lihat dalam ayat-ayat yang mengandungi perkataan Ar-Rabb ini, dia macam menunjukkan konteks yang berbeza-beza. Jadi sebab nama Allah Ar-Rabb ini dia memang menunjukkan kepada makna sifat Allah yang sangat banyak. Macam kita dah bincangkan sebelum ni, ada sebahagian nama Allah Subhanahu Wa Taala dia menunjukkan kepada pelbagai sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada nama dia bawa satu maksud je, tapi ada nama dia bawa banyak maksud sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi disebutkan di sini makna Ar-Rabb adalah zat yang memiliki rububiyah atas semua makhluknya secara penciptaan, kekuasaan, pengaturan dan perbuatan. Ini nama adalah nama yang menunjukkan akan banyak maknanya. Imam At-Tabari berkata, Ar-Rabb dalam bahasa Arab memiliki banyak makna. Pertama, misalnya seorang tuan atau tokoh yang ditaati dalam masyarakat dinamakan Rabb. Seseorang yang dapat memperbaiki sesuatu dinamakan Rabb. Pemilik sesuatu yang memiliki sesuatu dinamakan Rabb juga. Dan masih ada maksud-maksud lain kepada perkataan Rabb.
Jadi Rabb kita, bila kita kata Allah Ar-Rabb, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah adalah Rabb kepada seluruh alam. Ia adalah Tuhan yang tidak ada sekutu baginya dan kekuasaannya. Dia adalah Tuhan yang memperbaiki urusan hamba kita. Jadi bila kita sebut Allah Ar-Rabb, maksud kita tengah cakap Allah yang memiliki alam ni, Allah yang cipta kita, Allah yang memperbaiki urusan kita, Allah yang memberi nikmat kepada kita. Dialah yang menciptakan, dialah yang memerintah. Jadi sebab tu kadang-kadang kalau terlihat terjemahan buku ni, dia tak terjemah pun perkataan Ar-Rabb tu. Dia sebut Rabb, dia sebut. Sebab nak terjemah macam mana? Sebab maksud dia sangat banyak. Jadi kalau dalam bahasa Malaysia, Tuhan je terus. Cuma hilanglah maksud Rabb tu bila terjemah pada Tuhan. Tak nampak apa sebenarnya yang ditunjukkan dengan perkataan Rabb tu. Kemudian Al-Imam Ibn Al-Athir rahimahullah menyatakan bahawa Ar-Rabb, Ibn Al-Athir menyatakan Ar-Rabb dimutlakkan dalam bahasa kepada yang berkuasa, sang Tuan, Tuan yang mengatur, yang memelihara, yang mendirikan, yang memberi nikmat. Tetapi ada syarat di sini. Selain itu tak boleh dimutlakkan perkataan Rabb ini kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Jika untuk makhluk nak sebut, nak guna perkataan Rabb boleh, tapi mesti disandarkan kepada sesuatu. Sebab tu kalau suri rumah dalam bahasa Arab, suri rumah kita panggil Rabbul Bait. Perempuan yang suri rumah kita panggil Rabbul Bait. Sebab dia pengurus rumah. Sebab salah satu maksud Rabb tu pengurus. Tapi manusia kita tak boleh sebut dia Rabb secara umum macam tu. Sebab bila secara umum maksud dia Rabb kepada segala sesuatu, itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Sebab Allah lah Rabbul Alamin, pengurus, pengatur, pencipta yang memiliki semua alam ni. Manusia dia ada juga sifat tersebut, tetapi dalam lingkungan yang terhad kemampuan seorang makhluk. Rabbul Mal, pemilik harta, boleh sebut, tapi tak boleh panggil manusia tu Rabb. Dia kena sebut, kalau dia pemilik harta, Rabbul Mal, Rabbul Bait, boleh. Jadi manusia tak boleh panggil Rabb, kecuali kat belakang dia kena ditambahkan sesuatu yang lain untuk menunjukkan dia ni ada Rabb, sifat Rabb dia tu ada kaitan dengan benda tu, yang perkara tersebut. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah disebut sini, nama ni kalau disebut Ar-Rabb je satu, maksudnya dia merangkumi semua nama Allah yang baik dan sifat-sifatnya. Sebab tu nama Allah ni, macam kita sebut tadi, ada nama Allah yang disebutkan sebelum ni, Allah, Ar-Rabb, Ar-Rahman. Sebab tiga nama yang asas ni, di bawah dia ada nama-nama Allah yang menjadi seolah-olah subtopik kepada nama-nama tersebut. Jadi kata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, Ar-Rabb ni apa? Dia kata kat sini, Ar-Rabb ini disebutkan, Ar-Rabb ini adalah yang maha berkuasa. Kita tengok apa nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ibn Qayyim sebut, Innar Rabb huwal Qadir. Ar-Rabb ini ialah Al-Qadir, yang maha berkuasa. Saya nak sebutkan yang bahasa Arab, sebab kat sini terjemah tu nama-nama Allah ni. Ibn Qayyim kata, Innar Rabb huwal Qadir, yang maha berkuasa, Al-Khaliq, yang maha mencipta, Al-Bari, yang maha mengadakan. Al-Bari dengan Al-Khaliq ni lebih kurang sama, tapi dia ada pengkhususan sikit. Al-Bari ini dia lebih khusus daripada Al-Khaliq. Maksudnya menciptakan juga, tapi dia lebih khusus. Kemudian Al-Musawwir, yang menggambar. Al-Hayyu, yang maha hidup. Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri. Al-Alim, yang maha mendengar. As-Sami', yang Al-Alim, yang maha mengetahui. As-Sami', yang maha mendengar. Al-Basir, yang maha melihat. Al-Muhsin, yang memberikan kebaikan, yang maha berbuat kebaikan. Al-Muhsin, Al-Mun'im, yang memberikan nikmat. Al-Jawad, yang maha pemurah, yang maha dermawan. Al-Mu'ti, Al-Mani'. Al-Mu'ti ni yang maha memberi, Al-Mani' yang menghalang. Sebab tu dalam zikir lepas solat, antara zikir yang kita baca, Allah kan lepas astaghfirullah 3 kali, lepas tu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Lepas tu kita sebut apa? La ilaha illallah wa la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada sesiapa yang boleh menghalang,
la mani'a lima a'taita, tidak ada siapa yang boleh menghalang apa yang kau nak bagi. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada siapa yang dapat bagi sesuatu pada apa yang kau halang. Jadi sebab tu nama Allah kan disebut Al-Mu'ti, Al-Mani', yang memberi dan yang menghalang. Ad-Dar, An-Nafi', Ad-Dar yang memberi mudarat, An-Nafi' yang memberikan manfaat, Al-Muqaddim, Al-Muakhir, dialah yang mengawalkan yang mengakhirkan. Allazi yudillu man yasha' wa yahdi man yasha', yang menyesatkan sesiapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk pada sesiapa yang dia kehendaki. Memberi petunjuk dan menyesatkan tu kehendak Allah, tapi Allah dalam Al-Quran dah bagi tahu siapa yang dia akan sesatkan, dan Allah juga dah bagi tahu siapa yang dia bagi petunjuk. Sebab kadang orang dengar, oh maksudnya macam dia kata Allah sesatkan sesiapa yang Allah nak, Allah bagi hidayah siapa yang Allah nak. Tapi dalam Al-Quran Allah bagi tahu ciri dia, siapa yang Allah akan bagi hidayah, siapa pula manusia yang Allah akan sesatkan. Allah bagi tahu kat kita supaya kita dapat berusaha untuk jadi orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu apa lagi kata? Allah lah yang menjadikan seseorang bahagia, dan Allah lah yang menyebabkan seseorang sengsara. Allah lah yang memuliakan seseorang, wa yu'izzu man yasha' wa yuzillu man yasha', dan menghinakan seseorang. Sampai banyak. Jadi semua nama-nama Allah tadi yang kita sebut tadi, semua tu di bawah nama Ar-Rabb. Nama Ar-Rabb ni bermaksud semua nama tersebut. Jadi bagaimana kita nak terjemah perkataan Ar-Rabb itu? Jadi terjemahan Ar-Rabb kepada Tuhan tu dia tak memberikan maksud. Dan memang sukarlah bila macam tu, sebab dia satu nama Allah yang membawa maksud yang pelbagai, tapi menunjukkan bagaimana agungnya nama Ar-Rabb itu. Hal tersebut menunjukkan sesiapa yang merenungkan maksud kepada nama ini, maka dia akan menyaksikan bahawa Allah adalah yang maha berdiri sendiri dan mendirikan yang lain. Dialah yang menakdirkan setiap jiwa dengan kebaikan dan keburukan. Dialah yang bersemayam di atas arash. Dialah yang bersendirian dalam mengatur pemerintahannya. Jadi bila kita faham di sini, maka kita tahu segala pergerakan alam ini, pengaturan alam ini adalah di jalan Allah, di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan makhluk tidak ada kuasa tersebut. Makhluk boleh berusaha, tetapi yang mengatur alam ini, yang menurunkan hujan, di mana nak turun hujan, itu semua adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masuk muka surat 127, ayat yang seterusnya dalam surah Ar-Rahman. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sya'n. Surah Ar-Rahman ayat 29, kata Allah Subhanahu Wa Taala, semua makhluk yang ada di langit dan di bumi meminta kepadanya. Kulla yawmin huwa fi sya'n, dan setiap hari Allah Subhanahu Wa Taala dalam kesibukan. Maksud kesibukan ni, setiap harilah Allah menguruskan makhluk-makhluknya. Allah tak sibuk. Sibuk ni sifat yang tak layak sebenarnya bagi Allah, tapi nak sebutkan Allah setiap hari, setiap masa mentadbir alam ini, mengatur urus perjalanan alam ini. Tidak ada masa pun yang berhenti tanpa ada aturan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah, ayat ini dia menerangkan kepada kita tentang sifat maha kayanya Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala yang lain, dan bagaimana fakirnya atau memerlukannya makhluk kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala urusannya. Jadi mereka akan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala segala hajat mereka, dan setiap hari itulah Allah menguruskan manusia. Semua makhluk akan minta ke Allah, semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang uruskan. Jadi tidak ada yang dapat memberi apa yang Allah cegah atau halang, dan tidak ada yang dapat melarang apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Kita masuk perenggan yang seterusnya berkaitan tarbiyah ataupun pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala untuk alam ini, semua alam ini merangkumi semua makhluknya. Dialah yang memelihara alam ini, sama ada tak kiralah makhluk itu makhluk yang beriman atau makhluk yang kufur. Semuanya Allah Subhanahu Wa Taala pelihara, jaga. Allah atur pergerakan mereka. Dialah yang menolong mereka apabila mereka memerlukan pertolongan. Dialah yang memenuhi keperluan mereka. Jadi di sini rububiyah Allah atau tarbiyahnya Allah kepada alam ini ada dua bentuk. Pertama, bentuk yang umum, yang mana merangkumi semua makhluk, sama ada baik atau jahat, mukmin ataupun kafir. Maka semua ni dia adalah secara umum. Allah mentadbir alam ni secara umum, semua orang akan dapat. Sebab tu nama Allah Ar-Razzaq juga di bawah nama Ar-Rabb. Sebab tu semua makhluk dapat rezeki. Kafir ke mukmin, dia dapat rezeki. Allah yang bagi rezeki. Mereka dapat bernafas, oksigen. Oksigen ni bukan untuk orang beriman je. Orang kafir pun dapat bernafas. Semua tu di bawah sifat rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita lihat muka surat 128, tarbiyah yang khusus, maksudnya penjagaan atau pemeliharaan yang khusus bagi wali-walinya atau orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk pemeliharaan atau penjagaan yang khusus ini, apakah maksud dia? Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik kepada mereka untuk beriman dan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada pemeliharaan yang khas, ada umum untuk semua, dan ada pemeliharaan Allah yang khas Allah bagi pada orang-orang yang beriman saja, yang disayang saja. Dia sama macam hadis Nabi SAW. Nabi SAW sebut, ihfazillah yahfazka. Tunaikanlah hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga kamu. Jadi hadis ini merujuk kepada penjagaan yang khusus untuk orang yang memelihara hak-hak Allah, menunaikan hak-hak Allah. Jadi Al-Imam Nur Rajab Al-Hambali dalam Jami' Al-Ulum Wal-Hikam, dia kata penjagaan Allah kepada orang-orang yang menunaikan hak Allah ni, Allah akan jaga agama dia. Tu yang kalau kita baca hadis kursi yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang wali dia, tentang sesiapa yang memerangi wali dia. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang orang yang buat benda yang wajib sampai benda sunat. Bila macam tu nanti Allah akan jadi pendengaran dia, Allah akan jadi penglihatan dia. Maksudnya orang yang tunaikan hak Allah, maka Allah akan jaga penglihatan dia daripada melihat perkara-perkara yang haram. Allah akan jaga mulut dia daripada bercakap dengan perkataan yang haram. Allah akan jaga telinga dia daripada mendengar perkara-perkara yang haram. Jadi penjagaan ni, pemeliharaan yang khas ni hanyalah untuk orang yang mentaati Allah. Tapi orang yang kafir, dia masih dapat lagi rububiyah Allah yang umum tu. Allah masih bagi rezeki kat dia dan semisalnya. Tapi untuk orang beriman, dia akan dapat penjagaan yang khusus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah yang menganugerahkan kepada mereka ilmu tentang dirinya dan menjadikan mereka selalu bertaubat kepadanya. Dialah yang mengeluarkan mereka daripada kegelapan menuju cahaya, memudahkan urusan mereka, menjauhkan mereka daripada kesusahan, memudahkan mereka untuk melakukan kebaikan dan melindungi mereka daripada segala kejelekan. Oleh kerana itu, doa orang-orang yang berakal dan orang-orang pilihan yang ada dalam Al-Quran menggunakan nama Allah Ar-Rabb. Jadi bila kita sebut Ya Rabb, Ya Rabb, kalau kita ingat hadis yang berkaitan Nabi SAW cerita tentang seseorang yang doa dia tak mustajab. Yang orang tu dia dalam keadaan kesusahan, dia susah, dia doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia angkat tangan, dia ucap Ya Rabb, Ya Rabb. Tapi Nabi SAW kata bagaimana nak dimustajabkan doa dia? Pakaian dia haram, makanan dia haram. Jadi bila kita ucap Ya Rabb, itu sebenarnya kita sedang bertawassul dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya tawassul dengan nama Allah tak susah lah sebenarnya. Kita sebut Ya Allah, itu pun dah tawassul dengan nama Allah. Ya Rabb, kita dah tawassul dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nama Allah Ya Allah atau Ya Rabb ini, dia adalah nama yang sesuai dengan segala permintaan.
Sebab kita tengok tadi, maksud Rabb tu di bawah dia banyak nama-nama Allah yang di bawah subtopik Rabb. Jadi kalau kita ada permintaan ke Allah dan kita tak tahu apa nama Allah yang sesuai dengan permintaan kita, kita takut tersilap nama Allah, jadi kita sebut Ya Allah atau Ya Rabb. Sebab dia nak satu nama yang merangkumi nama-nama yang lain. Kemudian kita lihat dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-92, Allah Subhanahu wa taala sebut, wa ana rabbukum fa'budun. Aku adalah Tuhan kamu, maka sembahlah aku. Jadi kalau kita lihat ayat yang seterusnya, Allah sebut inna hazihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Kita berhenti untuk azan dulu. Jadi kita sambung huraian kepada surah Al-Anbiya ayat yang ke-92. Allah Subhanahu wa taala sebut, wa ana rabbukum fa'budun. Aku adalah Rabb kepada kamu. Akulah pencipta kamu, akulah pengatur urusan kamu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut fa'budun. Jadi kalau kita lihat dari sudut bahasa, lepas Allah kata aku adalah Rabb kamu, Allah sebut fa'budun.
Huruf fa tu kalau dalam bahasa Arab dia menunjukkan sebab dan musabbab. Maksudnya Allah kata aku adalah Rabb kamu. Jadi fa tu kita boleh terjemahkan macam ni. Aku adalah Tuhan kamu, oleh itu hendaklah kamu sembah aku. Disebabkan aku Rabb kamu, maka kamu kena sembah aku. Macam tu maksud ayat tu. Sebab aku Rabb kamu, maka kamu kena sembah aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab nanti lepas ni insya-Allah kita akan lihat macam mana tak konsistennya i'tikad golongan musyrikin. Sebab sebahagian golongan musyrikin mereka mempercayai Allah lah Rabb kepada alam ni, mengatur alam ni, tapi mereka jadi pelik, mereka tak konsisten, tiba-tiba mereka pergi beribadah kepada benda yang lain. InsyaAllah kita akan masuk ayat tu lepas ni. Jadi kita lihat muka surat yang ke-129, hadis yang atas tu, Nabi SAW sebut, Zaka ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadir rasulah. Orang yang dapat merasakan kelazatan keimanan, orang yang dapat merasakan keenakan keimanan itu ialah orang yang redha dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Rabb dia. Orang yang redha Islam sebagai agamanya, dan orang yang redha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul dia. Jadi bila kita tahu Allah adalah Rabb kita, maka kita kena redha dengan segala apa yang Allah Subhanahu Wa Taala putuskan untuk kita. Satu disebutkan lepas yang muka surat sebelum tu, keberadaan Allah sebagai Rabb semesta alam mengharuskan atau memastikan untuk dia tidak meninggalkan manusia sia-sia begitu saja tanpa diperintah atau dilarang. Jadi Allah sebagai Rabb, sebab tu dia perintahkan kita buat sesuatu, sebab dia pengatur alam ni. Sebab tu dia larang kita daripada buat sesuatu. Oleh kerana itu Allah menciptakan mereka untuk mentaati dan beribadah kepadanya. Orang yang berbahagia di antara mereka adalah orang yang mentaati dan beribadah kepadanya, dan orang yang sengsara adalah orang yang memaksiatinya dan hanya mengikut hawa nafsu. Jadi sesiapa yang beriman kepada rububiyah Allah dan redha Allah sebagai Rabbnya, maka dia harus redha dengan perintah dan larangannya. Jadi apa bukti kita beriman bahawa Allah Ar-Rabb, pengatur alam ni, maka kita akan redha dengan segala peraturan yang Allah aturkan untuk kita. Kita juga harus redha dengan takdirnya, pemberiannya. Bila kita percaya Allah lah Rabb, pengatur alam ini, maka segala apa yang Allah putuskan kat kita, kita kena redha. Kita dapat kekayaan ke, kemiskinan ke, kita kena redha. Sebab Allah yang bagi dan Allah yang atur alam ni. Kita lihat ayat yang seterusnya pada muka surat 129. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkau sahaja yang Allah yang kami sembah, dan Engkau sahaja kami mohon pertolongan. Jadi potongan yang pertama, iyyaka na'budu, engkau sahaja yang kami sembah, itu merujuk kepada tauhid uluhiyah yang berkaitan dengan nama Allah Al-Ilah, atau Allah yang bermaksud yang berhak disembah. Allah atau Al-Ilah bermaksud yang disembah, yang berhak disembah. Jadi iyyaka na'budu merujuk kepada tauhid uluhiyah. Manakala iyyaka nasta'in, engkau sahaja kami mohon pertolongan, merujuk kepada nama Allah Ar-Rabb. Sebab bila kita tahu Allah yang atur alam ini, maka kita tahu kepada dia lah kita minta tolong. Sebab dia yang atur alam ni, maka dia yang boleh bantu kita untuk tunaikan hajat kita. Jadi sebab itu para ulama menghuraikan ayat ini dengan sangat panjang. Misalnya Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam Madarijus Salikin, kitab Madarijus Salikin tu beliau hurai untuk huraikan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in saja. Sebab bila kita dah faham iyyaka na'budu tu berkaitan nama Allah Al-Ilah, Allah, manakala iyyaka nasta'in itu berkaitan nama Allah Ar-Rabb, dan kita tahu nama Allah Ar-Rabb tu membawa maksud yang sangat banyak, membawa maksud nama-nama Allah yang lain juga.
Maka sebab tu huraian Ibn Qayyim rahimahullah kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sampai satu buku dia buat untuk ayat itu sahaja. Sebab itulah objektif kehidupan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah kata, aku tak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, mentauhidkan aku dalam ibadah dia. Sebab tu disebutkan sini, kerana jika dia telah yakin akan rububiyah dan uluhiyahnya, maka dia tidak akan menjadikan selain Allah sebagai sesembahan yang diibadah. Pertama kali, hati perlu bertaut dengan tauhid rububiyah. Jadi manusia pertama dia kena percaya dulu, Tuhan ni yang mengatur alam ni, Allah yang mengatur alam ni. Sebab tu manusia kalau dia dah putus asa, dia sangka buruk dekat Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan bawa kepada kesyirikan. Sebab dia rasa macam alam ni bergerak secara sendiri. Jadi bila dia macam tu, maka dia akan rasa kenapa dia nak kena sembah Allah. Jadi manusia dia pertama dia kena percaya tu dulu, Allah ciptakan alam ni, Allah aturkan alam ni, Allah yang memberikan dia rezeki dan segala benda ke alam ni, Allah yang kawal. Allah lah pentadbir, pemilik seluruh alam ini. Jadi bila hati dia dah bertaut dengan tauhid rububiyah, maka ia akan meningkat kepada tauhid uluhiyah. Sebagaimana Allah menyeru hamba-Nya dalam Al-Quran daripada tauhid rububiyah kepada uluhiyah. Allah menegakkan hujah kepada mereka dengan tauhid rububiyah dan kemudiannya menghabarkan kepada mereka bahawa mereka membatalkan tauhid rububiyah mereka dengan kesyirikan dalam uluhiyah. Sebab tu macam tadi sebut, wa ana rabbukum, Allah kata, aku Rabb kamu. Aku Rabb kamu. Aku pencipta kamu, aku pengatur urusan kamu, aku pemberi rezeki pada kamu, aku yang hidupkan kamu, aku yang matikan kamu. Segala maksud tu bawa Ar-Rabb tu. Lalu Allah kata fa'budun. Fa tu kita terjemahkan oleh sebab itu, oleh sebab aku ni Rabb kamu, sekarang kamu sembah aku. Jadi Allah mulakan dengan bagi tahu, aku Rabb kamu. Maksud Allah bagi tahu kenapa kamu kena sembah aku. Allah tak tinggalkan macam tu, Allah bagi tahu sebab. Kenapa kamu kena sembah aku? Sebab aku cipta kamu, aku yang bagi semua benda kat kamu. Jadi Allah kata sebab tu kamu kena sembah aku. Jadi kita lihat ayat surah Az-Zukhruf 87. Ayat 87. Surah Az-Zukhruf ayat 87. Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang orang musyrikin. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya mereka, Allah Subhanahu Wa Taala kata kepada Nabi SAW, kalau kamu tanya mereka orang musyrikin, siapa yang mencipta mereka, la yaqulunna Allah, nescaya mereka akan jawab Allah. Fa anna yufakun. Kemudian Allah sebut macam mana mereka dapat dipalingkan, sedangkan tadi mereka kata Allah yang cipta mereka. Jika demikian, maka bagaimana mereka rela dipesongkan? Kalau dalam terjemahan bahasa Melayu, maksudnya macam mana mereka ni boleh terpesong sedangkan mereka sendiri jawab yang cipta mereka tu Allah, tapi akhirnya mereka sendiri terpesong pergi sembah benda lain. Al-Imam At-Tabari dalam tafsir dia, tafsir At-Tabari, dia kata, dia seolah-olah disebut Allah SWT seolah berkata kepada Nabi Muhammad SAW, seandainya kamu wahai Muhammad bertanya kepada musyrikin itu yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala itu, kamu tanya kat mereka siapa cipta kamu, mereka akan jawab Allah yang mencipta kami. Tetapi mereka terpesong, perbuatan mereka tak menggambarkan jawapan mereka. Maksud tindakan mereka tu tak selari dengan jawapan mereka. Mereka kata Allah cipta mereka, tapi akhirnya dalam ibadah mereka syirikkan Allah. Sebab tu disebutkan fa anna yufakun. Macam mana mereka boleh terpesong? Tapi mereka terpesong, mereka sesat, mereka jauh, dan tindakan mereka tu tak logik. Tak logik lah. Sebab tu Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah menyatakan bahawa mereka hum ya'tarifuna annahul khaliq. Mereka itu mengiktiraf bahawa Allah itu adalah pencipta segala sesuatu.
Mereka mengiktiraf Allah pencipta kepada sesuatu. Tetapi wa ma'ahaza, dalam masa yang sama mereka menyembah bersama-sama Allah. Mereka menyembah bersama Allah benda yang lain juga. Mereka sembah bersama Allah itu perkara yang benda-benda yang tidak menguasai apa-apa pun, tak memiliki apa-apa pun, tidak mempunyai kemampuan apa pun. Sebab tu Ibn Kathir kata, fahum fi zalika fi ghayatil jahl. Mereka ni pada kemuncak kejahilan. Sebab macam mana tak jahil? Teruk sangat. Mereka sendiri je Allah cipta mereka, tapi mereka sembah benda lain. Sebab tu Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Munir, At-Tafsir Al-Munir menyatakan, innahum fi hadzal tanaqud, mereka ini dalam sifat mereka yang tanaqud. Tanaqud ni tak konsisten, bercanggah antara satu sama lain. Maksud sekarang dia tengah cakap tindakan mereka tak konsisten antara jawapan mereka kata Allah mencipta mereka dengan tindakan mereka menyembah benda lain. Fi ghayatil jahl, kemuncak kebodohan dia kata. Sebab mereka dah tahu dah siapa yang cipta mereka, tapi mereka masih pergi sembah perkara yang lain. Na'udzubillah min zalik. Kemudian ayat yang terakhir, muka surat 130, surah Al-Mu'minun, ayat 84 sampai 85. Kata Allah Subhanahu wa taala, qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Allah suruh Nabi Muhammad SAW tanya, kepunyaan siapakah bumi ini dan segala isinya, kalau kamu mengetahui? Lalu kata mereka akan jawab, sayaquluna lillah. Mereka akan jawab Allah. Kul, Allah kata pada Nabi Muhammad SAW, sebutlah, afala tazakkarun, kenapa kamu tak nak ingat? Kenapa kamu tak nak berfikir? Dah tanya mereka, siapa yang milik alam ni? Mereka jawab Allah. Jadi Allah suruh Nabi SAW, pergi cakap kat mereka, kenapa kamu tak nak fikir? Kamu sendiri jawab, Allah yang memiliki segalanya, tapi tindakan kamu buat perkara yang lain. Jadi kata Ibn At-Tabari, dia kata dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, sebutlah kepada mereka al-mukazzibina bil akhirah min qaumik, mereka yang mendustakan hari kiamat. Sebab orang musyrikin Mekah ada sebahagian mereka memang tak percaya pada hari kebangkitan. Tonton balik buka surah Al-Mu'minun sebelum ayat 84 85 ni, tengok apa konteks ayat dia, cerita tentang kaum musyrikin. Dan antara perangai mereka rasa macam boleh ke nanti lepas mati dibangkitkan balik. Jadi ahli kitab Nasara, Yahudi tak ingkar hari kiamat, tapi orang musyrikin ada yang ingkar kepada hari kiamat. Jadi Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi SAW pergi tanya mereka soalan siapa yang milik langit dan bumi ni. Lepas tu suruh fikir balik benda ni. Apa yang susah untuk Allah bangkitkan balik kamu lepas kamu mati? Dia kan yang milikkan langit dan bumi ni. Dan orang musyrik tu cakap, betul, Allah yang memiliki langit dan bumi. Jadi begitulah perangai kaum musyrikin. Mereka berada pada kemuncak kejahilan. Jawapan mereka tak konsisten dengan apa yang mereka lakukan. Dan tuan-tuan, bila kita dah faham tentang nama Allah Ar-Rabb ni, maka kita sedang bercakap tentang Tauhid Rububiyah. Maksudnya kita dah tahu dah, bila kita sebut tentang Tauhid Rububiyah, maka kita sedang bercakap tentang pengesaan Allah dalam pengaturan alam, penciptaan alam, memberi rezeki. Itulah segala Rabb. Sampai ada yang tanya kat sini, macam mana nak terjemahkan Rabb, Ustaz? Saya kata, macam mana nak terjemah? Rabb tu banyak maksud. Dia merangkumi segala sifat, pengaturan alam, penciptaan dan segalanya. Jadi kita percaya bahawa Allah lah yang ada kuasa rububiyah, sifat rububiyah. Maka kita kena ingat, Nabi SAW atau sesiapa pun tidak memiliki sifat ni. Tidak ada makhluk yang berkuasa mengatur alam ni. Dan perkara ni orang musyrikin macam mana jahatnya mereka. Kalau lihat dalam surah Al-Isra', tuan-tuan buka surah Al-Isra', tengok daripada muka surat ayat 85. Ayat 85 mereka tanya kat Nabi SAW, mereka tanya tentang roh. Lepas tu ayat yang ke-90, saya ringkaskan isi kandungannya. Mereka ingkar Nabi SAW, jadi mereka cabar Nabi. Mereka kata,
Kau nak aku beriman dengan kau? Nak beriman dengan Allah? Okey, sekarang dia kata kami sekali-kali tidak akan percaya kepada kamu sampai kamu pancarkan mata air dari bumi untuk kami. Mereka minta, okey betul kau utusan Allah. Okey, sekarang keluarkan mata air daripada bumi. Atau kamu alirkan sungai di celah-celah kebun kurma dan anggur. Atau kamu jatuhkan langit berkeping-keping ke atas kami. Mereka minta Nabi SAW buat macam tu. Mereka kata, baru mereka nak beriman. Jadi apa yang Allah Subhanahu Wa Taala jawab? Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh Nabi SAW jawab kepada mereka bila mereka cabar? Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Isra ayat 93, tak ada dalam buku ni. Surah Al-Isra 93, Allah kata, "Qul," katakanlah, "Subhana Rabbi," maha suci Rabbku, "hal kuntu illa basyarar rasula," tidaklah aku ini melainkan hanyalah seorang manusia dan rasul. Maksudnya apa? Allah Subhanahu Wa Taala tak suruh pun Nabi SAW cuba nak buat benda-benda tu. Allah suruh Nabi SAW bagi tahu kat mereka, aku ni hanya seorang manusia dan utusan Allah. Tu je. Sebab tu Imam Tabari kata pada ayat ni seolah-olah disuruh Nabi SAW cakap kat mereka, macam mana aku nak buat apa yang kamu suruh kepadaku daripada perkara-perkara ni, sedangkan yang mampu buat semua itu adalah yang menciptakan aku dan menciptakan kamu. Suruh turunkan, keluarkan air daripada bumi, semua itu kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi kata, sesungguhnya aku, seolah-olah Allah suruh Nabi SAW sampaikan, sesungguhnya aku ni adalah Rasul utusan Allah. Tugas aku sampaikan mesej yang Allah suruh sampaikan. Bukan ni kerja aku. Aku makhluk, aku manusia. Aku tak mampu buat benda-benda ni. Jadi sifat rububiyah ni memang khas untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW pun tak memiliki sifat ni, maka tak ada manusia yang ada kuasa untuk atur alam ni. Jadi jauhkan diri daripada fahaman-fahaman yang kata ada makhluk-makhluk wali-wali yang boleh atur alam ni. Itu semua fahaman yang sesat, lagi menyesatkan. Wallahu alam. Jadi alhamdulillah kita dah selesai nama Allah Ar-Rabb. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan masuk nama Allah Ar-Rahman. Ar-Rahman. Jadi sebelum kita bersurai, ada sebarang soalan? Muslimah ada soalan? Okay, kalau tak ada soalan, kita sudah dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika.